Abang. Alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini hari ini sekali lagi kita berdiri di hadapan Uhud. Uhudun jabalu yuhibbuna wa nuhibbuh. Apa yang ada pada Uhud hari ini, yang ada di kaki Uhud hari ini adalah satunya persaksian di depan Allah Ta'ala bagaimana pengorbanan yang telah dibuat oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dan di sebelah kanan kita pula para syuhada yang baginda bagi tahu, waditu an uqatal fi sabilillah summa uhya summa uqtal summa uhya summa uqtal. Baginda SAW berkata, sabda, aku berharap kalau aku itu terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan semula, kemudian dibunuh lagi, dihidupkan semula, kemudian dibunuh lagi. Cuba kita lihat dalam hadis ini, baginda sebut yang terakhir itu dibunuh, bukan hidup. Walaupun berulang-ulang hidup, tetapi penyudahnya tetap dibunuh. Kenapa? Kerana terkorban di jalan Allah itu terlalu besar ganjarannya di sisi Allah. Hingga Allah beritahu, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahawa orang yang terkorban di jalan Allah itu mati. Malah sebenarnya mereka itu hidup, diberi rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ziarah di sini, kita berhadap dengan kubur, tapi bukanlah seperti kubur-kubur yang ada di kampung kita. Satunya di sini kubur Sayyidus Syuhada, kubur kepada ketua sekalian para syuhada yang ada di atas muka bumi ini, sehingga hari kiamat berapa ramai yang syahid di jalan Allah, ketuanya berada di sini, Hamzah bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan keduanya penghuni mereka sekarang ini farihin, mereka berada dalam keadaan gembira dengan apa yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Walaupun kita nampak di permukaannya tanah gersang kontang, tidak menahan air, tapi di bawahnya adalah syurga-syurga dan kegembiraan. Dan mereka selalu berhasrat untuk beri khabar gembira kepada kita. Yastabshirun, mereka ingin beri khabar gembira kepada kita yang belum datang. Apa yang telah mereka dapat dari Allah, apa yang mereka sedang rasa sekarang. Kalau kita boleh dengar bicara mereka, kita dah tak nak hidup dah atas muka bumi ni. Kita juga sanggup untuk ikut jejak langkah mereka, sebab mereka dah nampak haqqul yaqin. Kita hari ni baru nak belajar ilmu yaqin, ilmu bahawa syahid itu tidak mati, ilmu bahawa korban di jalan Allah itu satu perkara yang amat besar dan menguntungkan, ilmu bahawa ini adalah saksi kepada perjuangan mereka. Kita baru ada ilmu tentang itu, tapi mereka ada hakikat tentang itu. Bagaimana Uhud itu cinta pada kami, kami cinta kepadanya. Walhal Uhud itu batu batan. Yang cinta itu perasaan. Mana bukti cinta yang dilukiskan pada batu batan ini, yang baginda nak suruh kita faham. Cinta itu mestinya ada taat. Cinta itu mestinya ada ittiba. Cinta itu mesti adanya melebihkan dari yang lain-lain. Maka semua ini ada pada Uhud sebenarnya. Di mana taatnya Uhud? Satu ketika Nabi SAW naik ke Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Osman, tiba-tiba Uhud bergoncang. Baginda perintahkan, usbut, tetaplah kamu, diamlah kamu. Fa inna alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Kerana sekarang di atas kamu Nabi, Siddiq dan dua orang yang akan jadi syahid di jalan Allah. Maka diam Uhud sehingga kali ini. Taatnya Uhud, taatnya Uhud, ittiba, sebagaimana ceritakan dalam sirah, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam perintahkan supaya di mana gugur di situ kubur mereka, macam mana Ustaz Farhan cakap tadi. Di mana gugur mereka, di situlah kubur mereka. Hanya setelah banjir besar datang, mereka dikumpulkan, sebahagian besar daripada mereka, dan diletakkan di dalam kawasan yang ada berpagar sekarang ini. Di hari ketika mereka itu gugur selepas peperangan Uhud, ada di kalangan sahabiah yang nak bawa balik jenazah suami mereka ke bandar Madinah. Maka setelah digagahi, dipaksa, unta yang nak dibawa jenazah atas belakangnya tak mahu bangun. Dipukul juga, akhirnya dia berdiri dan matanya terus memandang ke gunung Uhud. Dipukul lagi, akhirnya dia melangkah selangkah ke hadapan.
tetapi selangkah dia melangkah, selangkah Uhud mengekor di belakang. Ini ittiba'. Sebab Uhud tak mahu jenazah itu jauh daripadanya, kerana baginda perintahkan supaya dikebumikan berdekatan dengannya. Ini ittiba' yang ada pada Uhud. Dan mana sayangnya Uhud? Sayang kita tak dapat tengok gua di mana baginda dirawat, gua di mana baginda disembunyikan. Di sana wangian titisan darah baginda boleh kita hidup sehingga hari ini, disimpan oleh Uhud dengan penuh kesetiaannya. Sebab Uhud sayang pada Nabi SAW. Kita tak dapat nak sebutkan, ya Rasulullah, aku sayang pada Tuan dan aku nak buat sesuatu untuk Tuan, tapi Uhud telah buat mendahului kita. Uhud simpan sejarahnya, Uhud simpan cintanya kepada Nabi SAW. Baik itu kata Ustaz tadi pun, mustahab kita cakap dengan Uhud, wahai Uhud, Rasulullah SAW ucapkan bahawa baginda cinta kasih kepadamu, dan demi cinta kasih Nabi itu aku juga kasih. Dan kita nak kenang berapa susahnya Nabi SAW korban untuk kita. Iaitu tadabbur banyak-banyak, tafakur banyak-banyak, ambil sebanyak mungkin rohaniat, kesan-kesan, jazbah pengorbanan yang ada di sini. Sebab mereka semuanya meninggal dengan jazbah pengorbanan. Wahab bin Qabus radhiyallahu ta'ala lihat bagaimana, Ammar bin Jamuh radhiyallahu ta'ala lihat bagaimana, Hamzah radhiyallahu ta'ala lihat bagaimana, Abdullah bin Jahash lihat bagaimana. Semua mereka itu pergi dengan jazbah korban. Hari pertama kahwin belum sentuh lagi, belum sempat bergembira lama dengan isteri, tinggalkan dan korban di sini. Tinggalkan kambing-kambingnya, korban di sini. Segala-galanya ditinggalkan dan dikorbankan di sini. Jadi kita ambil semangat pengorbanan mereka itu, bawa dalam diri kita. Tafakur bagaimana mereka itu telah melakukan pengorbanan untuk Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah pilih kita semua untuk sambung kerja dan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penuh sifat pengorbanan, dengan penuh kecintaan, dengan penuh ketaatan dan penuh ittiba' dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam.